Sebenarnya apa yang membuat Tun M memutuskan untuk keluar dari UMNO dan sekarang bergabung bersama oposisi? Ya, saya dapati bahwa kepimpinan kerajaan pemerintah dan juga UMNO sudah bertukar dan pegangannya sudah tidak lagi kepada sistem demokrasi, lebih kepada autokrasi. Sehingga sekarang ini rakyat tidak boleh menentang, ada kontrol berkenaan dengan media, ada tindakan yang di luar undang-undang. Tidak ada respect untuk the rule of law umpamanya. Dan kita dapati bahawa wang yang banyak milik negara sudah hilang dan kita dapat laporan Perdana Menteri memiliki wang yang banyak dalam akaunnya. Jadi ini tidak sepatutnya berlaku. Jadi kita dapati bahawa pemerintahan sekarang ini tidak begitu disenangi oleh rakyat. Rakyat rata-rata ingin perubahan. Ya memang UMNO sudah jadi pemerintah lebih 60 tahun. Jadi ramai yang berpendapat bahawa agak terlalu lama dan juga pemerintahan yang ada sekarang ini tidak demokratik dan perlu ditukar supaya kembali kepada demokrasi. Nah, menurut Tun sendiri bagaimana sih situasi dan kondisi politik, ekonomi di Malaysia ini di bawah pemerintahan Prime Minister Najib Razak? Politik tidak baik sama sekali. Kenapa tidak baik? Kerana ada halangan. Umpamanya parti lawan tidak dapat pungut derma untuk membiayai pilihan raya. Segala-galanya disekat. Ada ugutan terhadap penderma-penderma. Ada penderma yang dikenakan ekstra teks sehingga 90 million ringgit. Macam-macam tekanan. Siapa yang membuat laporan tentang kesalahan kerajaan, orang itu akan ditangkap, dimasuk dalam jail dan dihadap ke mahkamah atas tuduhan kononnya menjadi teroris. Benda yang semacam ini dulu tak pernah berlaku. Tun M akan maju lagi di pilihan raya nanti. Apa yang membuat Tun M memutuskan untuk kembali maju lagi di pilihan raya untuk menjadi Prime Minister? Saya tak nak jadi Perdana Menteri. Saya tak nak kembali kepada politik. Tetapi selepas saya letak jawatan sebagai Perdana Menteri, sekejap lepas itu ramai orang yang rombongan yang datang jumpa saya minta saya buat sesuatu kerana mereka lihat pemerintah sudah menyeleweng, sudah tidak melakukan pemerintahan yang baik. Ramai daripada mereka datang minta saya buat sesuatu dan saya cuba nasihat tapi tak berkesan. Akhirnya saya terpaksa tinggal parti saya. Masa Datuk Abdullah pun saya tinggal parti. Lepas itu Datuk Abdullah berhenti dan diganti dengan Najib. Saya kembali menjadi ahli UMNO dan dalam pilihan raya yang ke-13 pada tahun 2013 saya masih sokong pemerintahan Datuk Seri Najib. Saya berkempen dan lepas itu kita dengar berkenaan dengan skandal-skandal yang melibatkan wang berbilion-bilion ringgit. Dan apabila saya dapati bahawa skandal itu memang mempunyai asas dan Perdana Menteri mempunyai wang yang banyak dalam akaun pribadinya, saya tidak boleh lagi berada dalam parti, saya keluar. Dan apabila saya keluar, ramai yang meminta supaya saya buat sesuatu. Dan ada yang terpaksa tinggal juga parti, timbalan Perdana Menteri umpamanya disingkir daripada parti. Dan dia dengan saya bersetuju untuk menubuhkan sebuah parti untuk lawan balik. Dengan itu sejarahnya. Bukan niat saya nak jadi Perdana Menteri lagi,
Tetapi ramai daripada parti lawan ini, mereka berpendapat bahawa saya boleh tolong jayakan usaha mereka untuk menukar kerajaan. Sebab itu mereka sampai kepada tahap memilih saya yang dahulu musuh mereka, pilih saya jadi pengetua dalam kempen untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib. Dulu Tun M ini di sisi pemerintah, sekarang pindah ke oposisi. Ada tanggapan dari oposisi yang dulu mungkin Tun M serang bagaimana? Ya, dulu memang mereka mempunyai pemerintahan saya dulu ada banyak kekurangan, banyak yang tidak baik. Tetapi pada hari ini, masalah Datuk Seri Najib itu begitu besar dan dianya perlu disingkir sehingga semua pihak termasuk saya juga terpaksa lupakan yang lama. Kita punya permusuhan yang lama kita lupakan, kita ketepikan dan kita tumpu kepada usaha untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib. Dalam perkara itu kita sependapat. Tidak ada perbezaan antara parti-parti lawan ini dengan saya. Sebab itu saya boleh bekerjasama dan mereka sanggup sehingga memilih saya untuk memimpin. Untuk Tun M sendiri, karena dulu menyokong PM Najib juga, sebenarnya sosok PM Najib ini seperti apa sih? Untuk di sosok PM Najib ini untuk Tun M sendiri itu seperti apa? Yang saya dapati bahawa perlakuannya tidak baik untuk negara. Umpamanya dia mewujudkan sebuah syarikat yang bernama 1MDB. Dia hutang 42 bilion ringgit, satu hutang yang amat besar yang kita suka membayar balik. Dan sekarang ini duit itu sudah hilang. Sudah hilang. Dan dia masih hutang lagi. Baru ini dia hutang 55 bilion ringgit untuk gunanya membina satu kereta api di Pantai Timur. Tetapi Pantai Timur punya kereta api itu tak mungkin memberi pulangan dan kita tak mungkin bayar hutang. Ini masalah dan banyak juga dia menjual tanah di Malaysia kepada orang asing untuk orang asing datang tinggal di Malaysia. Ini menakutkan rakyat. Jadi banyak benda-benda yang dilakukan itu sehingga sampai kepada tahap Department of Justice di Amerika berpendapat bahawa wang yang dicuri daripada 1MDB ini telah cuba dibersihkan di Amerika Syarikat dan ini melanggar undang-undang Amerika Syarikat. Inilah yang sedang berlaku sekarang dan kita menghadapi banyak masalah untuk diselesaikan apabila kita ambil alih pemerintah. Ada satu pertanyaan yang mungkin terakhir untuk situasi politik dan hubungan Tun M sendiri setelah beralih ke oposisi. Hubungan Tun M dengan Dato' Seri Anwar Ibrahim seperti apa sekarang? Ya, dulu kita bermusuh. Dulu dianya timbalan saya. Tapi saya terpaksa keluarkan dia daripada pemerintah dan dia mendirikan sebuah parti yang melawan dengan kerajaan pimpinan saya. Tapi sekarang ini walaupun kita ada latar belakang dan sejarah yang tidak menyenangkan kedua-dua pihak, kita berpendapat bahawa itu perkara kecil berbanding dengan apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Kita utamakan penyingkiran Datuk Seri Najib. Untuk itu saya berbaik-baik dengan Anwar dan dia juga menyokong pelantikan saya sebagai bakal Perdana Menteri. Bukan mudah kerana dulu sebagai Perdana Menteri juga saya telah keluarkan dia daripada kerajaan, tapi kali ini dia terima. Dia terima saya dilantik sebagai bakal Perdana Menteri kerana dia berpendapat bahawa kerjasama antara Anwar dengan saya itu penting untuk mendapat sokongan daripada rakyat. Tanggapan
Dato Sri Anwar sendiri seperti apa ketika Tun M kemarin saya sempat baca Tun M mengunjungi beliau di penjara. Ya, Dek, saya tak pergi ke penjara. Ada satu masa itu dia datang ke mahkamah. Masa itu saya berjumpa dengan dia, saya bercakap dengan dia berkenaan dengan masalah, dan kita berpendapat bahawa perkara lama itu kita tidak sebut, tidak timbulkan. Sebaliknya kita tumpu kepada usaha untuk menyingkir Datuk Seri Najib. Dan kita bersalaman ya. Tapi perkara lama kita terpaksa lupakan saja. Dan saya berjanji saya cuma jadi Perdana Menteri buat sekian masa. Lepas itu kalau dia dibebaskan dan mendapat pengampunan daripada Yang di-Pertuan Agong, maka dia layak untuk jadi Perdana Menteri. Dia boleh bertanding dan kalau dipilih akan Perdana Menteri yang ke-8. Saya ke-7, dia ke-8. Nah, kemarin saya sempat berkeliling di sekitar Kuala Lumpur dan sempat mewawancarai rakyat Malaysia. Dan memang secara jujur mereka mengatakan bahwa kalau pilihan raya nanti Tun M adalah kandidatnya, mereka akan memilih Tun M lagi untuk menjadi Perdana Menteri. Ternyata Tun M masih disenangi oleh rakyat Malaysia. Bagaimana Tun M? Ya, mereka kenal dengan saya selama 22 tahun. Ramai daripada mereka membesar semasa saya jadi Perdana Menteri. Sejak mereka lahir lagi, itulah Perdana Menteri. Jadi mereka tak tahulah, mungkin kerana masa saya jadi Perdana Menteri mereka dapat banyak kemudahan. Umpamanya ramai yang dapat beasiswa untuk kepelajaran tinggi dan sebagainya. Dan ramai juga dapat mengadakan perniagaan menjadi lebih mewah daripada dahulu. Mungkin kerana itu mereka masih tidak bermusuh dengan saya. Mereka mana-mana saya pergi pun mereka datang bersalam.